Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullah. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir tammim bil khair. Alhamdulillah, alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas nikmat Allah inilah dapat kita bersama-sama dalam program kita pada malam ini, iaitu Wacana Separuh Abad, Pengkisahan Perjuangan ABIM, Wadah dan juga PKPIM. Dan alhamdulillah pada malam ini saya selaku moderator untuk program kita pada malam ini merasa sangat gembira di atas persudian pihak ABIM untuk menjemput kami daripada Darul Hikmah untuk sama-sama berkongsikan pengalaman-pengalaman yang kita lalui selama beberapa dekad. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah taala kita akan teruskan agenda kita untuk kita bersama-sama berkongsi pengalaman dan juga cita rasa dan juga citra kita untuk terus kita mempertahankan lagi perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui pendidikan dan juga perjuangan pendidikan tinggi Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita sangat gembira kerana kita akan menampilkan dalam wacana separuh abad pada malam ini dua orang tokoh besar yang saya kira begitu cekal dan tabah mereka menghadapi hari-hari yang mereka lalui, walaupun mereka lebih daripada setengah abad usia mereka. Oleh kerana mungkin persiapan-persiapan teknikal yang kita lalui sejak jam 8.50 tadi sebenarnya, itu menunjukkan juga sebenarnya memang kita sudah mencapai satu usia yang agak panjang, yang mempunyai pengalaman-pengalaman dan latar belakang yang pelbagai. Pada malam ini kita akan menampilkan dua tokoh yang akan bersama-sama dengan kita, yang akan bercakap dan berbicara tentang pengkisahan dan juga tentang perjuangan kependidikan. Iaitu yang pertama kita akan mendengar ucapan dan juga kata-kata yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Salmijah Surif selaku Ketua Eksekutif Kolej Darul Hikmah. Dan kemudiannya kita akan susuli pula dengan ucapan dan juga kata-kata yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Ghazali Basri sebagai pembicara yang selanjutnya. Justru pada malam ini insya-Allah saya ingin memperkenalkan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Barangkali sebahagian besar yang sudah mengenali dua tokoh ini. Bagi tokoh-tokoh muda pula, mudah-mudahan dengan mengenali tokoh-tokoh yang ada ni kita akan terinspirasi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tokoh yang pertama yang akan berbicara pada malam ini ialah yang berbahagia Dr. Salmijah binti Surif, yang merupakan seorang pakar dalam bidang biochemical ataupun biochemical toksikologi, minta maaf merupakan mantan pensyarah dan juga pentadbir di Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia yang berpengalaman luas dalam bidang sains dan juga pentadbiran, dan sekarang ini beliau adalah merupakan Ketua Eksekutif Kolej Darul Hikmah. Dan pembicara kedua pula saya ingin memperkenalkan sebentar lagi insya-Allah, iaitu Dr. Ghazali Basri, seorang mantan juga kepada Kolej Darul Hikmah, merupakan mantan rektor yang pertama untuk Institut Pengajian Ilmu Islam. Sebelum Darul Hikmah dikenali sebagai nama Darul Hikmah, ia adalah merupakan sebuah kolej yang bernama Institut Pengajian Ilmu Islam. Dan pada malam ini insya-Allah dengan penampilan dua tokoh ini, mudah-mudahan kita akan dapat berkongsi rasa, berkongsi inspirasi berkaitan dengan perjuangan kependidikan. Itu dia tu, alhamdulillah. Masya-Allah, barakallah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya doktor, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Dengar ya?
Ya, Dengar dengar ya? Dr. Boleh, Alhamdulillah. boleh dengar. Assalamualaikum. Semua partisipan dapat mendengarnya mudah-mudahan insya-Allah taala. Jadi Ya, oleh boleh. kerana doktor sudah tampil, jadi ada baiknya kita mulakan dengan yang senior terlebih dahulu. Ya. Justru ingin saya memperkenalkan semula kepada hadirin dan hadirat pada malam ini. Pembicara kita yang pertama ialah yang berbahagia Dr. Ghazali Basri, seorang ahli akademik yang sangat kita kenali sebagai founder juga kepada Institut Pengajian Ilmu Islam yang melakukan program sepenuh masa. Yang sebelumnya ialah merupakan program kita panggil hujung minggu. Kemudian apabila beliau menguruskan college ini di bawah nama IPI, beliau telah memulakan program diploma sepenuh masa kepada pelajar-pelajar di seluruh pelosok tanah air kita. Justru doktor, pada malam ini penampilan doktor tentu saja akan kita perlihatkan, kita mulakan dahulu dengan sedikit latar belakang dan sejarah berkaitan dengan Institut Pengajian Ilmu Islam dan juga matlamatnya di dalam membina generasi yang berkualiti. Justru itu yang berbahagia doktor, majlis ingin mempersilakan terlebih dahulu kepada doktor untuk memberikan sedikit penyampaian dan juga sedikit input yang berkaitan dengan penubuhan IPI, sejarahnya dan juga matlamat penubuhannya. Jadi majlis dengan sukacita mempersilakan doktor untuk menyampaikan penyampaian. Faltafaddal mashkura. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas ruang yang diberi dan alhamdulillah kerana saya ini artinya selama itulah masalahnya gantung pada orang. Bila orang tak ada masalah sikit. Alhamdulillah dengan tadi bantuan Putus Hamijah dapat kita bertemu, mudah-mudahan Allah memberkatilah majlis kita malam ini. Seperti mana yang disebut oleh Ustaz Zul Abdul Jalal tentang sejarah penubuhan, sebenarnya yang ada hari ini adalah KDH KDH itu maknanya lanjutan daripada IPI. IPI ini dulu ditubuhkan pada tahun 1989 dan itu waktu itu artinya kita sudah digerakkan dengan suatu bukan kejutan tapi mana sudah di kalangan pimpinan ABIM artinya sangat merasakan bahawa tiba waktunya kita akan perkasakan artinya umat kita ini dengan ilmu dan alhamdulillah artinya di kalangan pimpinan ABIM kebanyakannya mereka ini adalah kalangan akademik ahli akademik dan juga salah satu daripadanya yang kita sebagai lanjutan pada kita punya program pendidikan sepadu kita yang dimulakan dengan Sri dan juga Taski dan Sri waktu itu. Jadi dengan pada waktu itu penubuhannya kita mulakan dengan program sijil dan diploma tinggi. Adapun artinya matlamat ataupun salah satu daripada ada beberapa kita punya objektif ialah melihat bahawa keadaan pimpinan ABIM artinya waktu itu artinya selain pada kita selalu berusaha dan juga bermuktamar sebagainya, tapi sangat perlu artinya untuk kita menyediakan juga mengembangkan kita punya khidmat ini menerusi apa yang dikatakan sebagai pemberkasaan dalam ilmu, dan waktu itu kita dah popularkan dengan satu konsep ulul albab itu yang kita sebut dalam kita punya brosur kita. Dan untuk pengetahuan juga saya sempat juga waktu itu selepas 4 tahun kita mengadakan program itu dan artinya program itu dapat menarik, artinya bukan saya orang Islam, orang Islam juga ikut sama dan sempat saya rekodkan tentang kalau siapa nak tahu tentang sejarah IPI ini ialah ada dalam jurnal pendidikan iaitu jilid ke-6 bilangan 2
iaitu tapi balangnya ditulis dalam bahasa Inggeris ya. Waktu itu sebab kita juga menarik artinya selain pada pelajar artinya orang Islam, dia pelajar Islam juga terus sama hadir ikuti kursus ya. Dan yang menariknya gini ya, yang menariknya adalah kita pengajaran itu kita adakan hujung minggu ya. Hujung minggu pada hari Sabtu saja setiap minggu, bermula jam 3.30 petang sampai 7 petang. Dan setiap minggu itu maknanya dalam 4 jam itu kita akan dua serentak berjalan, artinya masa mula-mula kita perkenalkan tu hanya dalam beberapa subjek saja ya, dan kalau nak tengok secara detail ya, ada di sinilah ya dalam jurnal ini ya. Kita lihat pada tahun pertama kita sebenarnya perkenalkan subjek tentang pernikahan Islam, comparative management ataupun pengurusan perbandingan, comparative law dan Arabic. Jadi artinya kita satu kursus itu ditamatkan dalam dua semester ya, iaitu semester Julai dan semester Disember ya. Saya juga ingin berkongsi pengalaman tentang pada mulanya kita menjangkakan bahawa cuma pelajar-pelajar datang dari Lembah Kerang ya, tetapi artinya kemudiannya lepas 4 tahun kita beroperasi ternyata sambutan begitu luar biasa, tak jangkakan ya. Sebab kita lihat bahawa masa itu tidak ada yang lain, tidak ada kolej-kolej lain tidak ada mana tak putih IPI. Yang saya kira dalam masa itu IPI lah yang mula-mula lah, ABIM lah yang mula-mula mengadakan program pengajian di hujung minggu peringkat diploma dan diploma tinggi. Kemudian dari segi intake ya, kemasukan tu untuk sijil hanya lepas SPM, tetapi kalau untuk diploma tinggi mestilah ada ijazah. Saya teringat juga waktu itu pada tahun kedua, masa itu kerajaan kita telah pun masa itu ya sudah ada memperkenalkan Bank Islam ya, dan salah seorang daripada mengambil syariah ya, iaitu perbandingan syariah ini ialah Islamic Finance, ialah salah seorang pada dia graduate ekonomi di ekonomi Jurusan Melaya, tapi dia masuk ikut kursus kita diploma tinggi, dan akhirnya dia yang pertama menjadi pengarah Bank Islam ya. Tak silap saya namanya Ustaz Haji Abdul Rahman katanya, pengarah Bank Islam. Jadi maknanya dialah kita lihat satu-satunya saya kira yang kita dapat banggakan bahawa dengan pengalaman dia, mana dia graduate dalam bidang ekonomi, datang ke IPI, ambil diploma tentang syariah dan juga keuangan. Ya. Jadi saya tidak artinya untuk dapat berikan secara detail, tapi yang salah satu daripada juga yang dapat kita banggakan ya, ada pelajar juga yang artinya dia 4 tahun tu tak berhenti. Jadi 1 tahun tu 2 semester, dia lompat pada satu kursus, ambil mula diploma bahasa diploma pendidikan Islam, syariah, kaunseling. Jadi maknanya dia boleh kerana terkesan sangatlah dengan kita punya promosi tentang bagaimanakah kita lihat tradisi orang dulu, artinya cinta ilmu maknanya dia tak terbatas. Bila cinta ilmu maknanya dia boleh habiskan waktu dia semata-mata untuk ilmu. Ya. Satu lagi juga yang saya nak beri kongsi pengalaman, ada seorang dari Johor, dia naik basikal. Dia Johor datang dan duduk di setiap minggu dia lecture, lepas tu dia balik dia basikal. Jadi itulah ya pengalaman dalam kita mengadakan IPI, dan setiap kita juga artinya setiap tahun kita ada convocation. Jadi puncaknya ialah saya nak cerita sikit ya, bahawa
waktu saya menjadi pengarah rektor, betul rektor ya, rektor IPI pada tahun 1997 ya. Parlimen bersidang macam tu kan, dah ramai dah yang buat swasta ni. Ada akta mewajibkan bahawa CEO dia mesti full time. Waktu tu saya menjadi pensyarah di UiS Malaya, dia juga di UPM. Waktu yang sama juga saya jadi pengarah Kota Islam di UPM. Tetapi bila sampai waktunya mananya ada akta, kalau tidak ada, kalau misalnya rektornya full time, dia akan tutup. Akan tutup kita punya college tu. Masa tu IPI, institut itu. Jadi saya tidak ada pilihan lah ya. Waktu tu tak ada orang yang lah pencen untuk nak ambil alih. Jadi saya maknanya ya, istiharah lah maknanya bagi macam mana. Akhirnya saya kata tak apalah ya. Untuk maknanya pastikan bahawa jangan ditutup ya. Waktu tu dah artinya kita ada cawangan, ada cawangan di Kelantan, ada juga di Perak pun ada ya. Dan juga saya ingat Sabah Sarawak, tapi Sabah Sarawak kita pergi adalah macam branch sajalah ya. Jadi maknanya macam tu kita ada 3-4 cawangan ya. Satu lagi kita buat dia ni dekat dengan ini Serdang. Masa tu Serdang kan orang datang Serdang dia ada masa komite dah mula ya. Jadi itulah. Jadi fikir bahawa kalau artinya akhir sekali saya buat keputusan bahawa saya resign. Maknanya saya pencen awal lah. Cuma bagusnya sikit-sikit pribadi lah ya. Jumpa pendaftar, macam saya kata saya nak pencen awal, cuba kira maknanya servis saya. Boleh tak saya kalau pencen awal ni dapat pencen tak saya? Jadi maknanya pencen 6 bulan betul ya. Akhir sekali maknanya oleh kerana akta itu tahun 97, artinya sebab Disember mesti ya. Kalau tak ada maknanya kena tutup lah. Jadi akhirnya bila dikira-kira kata dapat lah ya, doktor boleh lah dapat pencen. Alhamdulillah lah. Saya pencen bulan 9 saya pencen 1990. Masa tu artinya ya. Masa tu pencen 55 tapi tak 55 lagi ya. Masa tu buat 53. Alhamdulillah ya. Sebab itulah cerita dia. Jadi sampailah maknanya 90 mula 89, 97 saya pencen full time jadi rektor IPI. Kemudian pada tahun 2002 ya, waktu tu saya agak bukanlah penat, maknanya ada ruang. Ada ruang tu Dr. Siddiq Fadil pun dah pencen IPM apa tu ya. Alhamdulillah ya, saya pun agak lega lah. Jadi maknanya sebab itulah artinya elok saja maknanya dia bicara dan kita pun bincang bersama. Alhamdulillah setuju ambil alih. Alhamdulillah maknanya. Jadi 2002 lah kita. 2002 mula KDH, College Datul Hikmah ya. Bagusnya College bagaimana terjemah bahasa Arabnya jamiat, bukannya ma'had ya. Jadi maknanya university. Jadi walaupun maknanya jamiat Darul Hikmah tapi terjemahannya lah College Datul Hikmah, tak apalah ya. Nak pindah universiti tu. Gimana sekarang ni sampai waktunya hari ni kerana kita macam mana pun kita angkat mesti jadikan universiti juga. Seorang universiti college saya. Jadi itulah satu sejarah, ringkas sejarah tentang penubuhan IPI. Sebenarnya sebelum saya menjadi full time tu maknanya sebelum tu mula-mula Saudara Osman Bakar ya. Kejap dia pun balik pada tu dia rektor dan lepas dia seorang lagi namanya mana Dr. Aziz Ni Aziz ya. Dr. Aziz ya, Dr. Ni Aziz. Dia pensyarah di Malaya dah pencen naik PA. Lepas tu saya lah ya. Jadi masa zaman mereka tidak ada lagi akta ni. Jadi akta pada 97 tu maknanya tu menentukan bahawa kalau tak ada maknanya kena tutup. Satu lagi yang saya sebut bahawa dalam 4 tahun itu punya enrollment bermula hanya 83 orang. 4 tahun artinya kita sudah ada 618 orang graduate. Sebab setiap tahun ada convocation. Itulah yang menarik maknanya. Saya pernah convocation juga buat di Kelantan, ya, buat di Kedah, ya. Kita buat lah. Dan kita juga pindah mula
pada tahun 1995 kita oleh kerana sini di ruang di Sungai Ramal dekat penuh, kita buat cawangan di Seri Rampai. Ya. Kebetulan Abi berpindah ke sana dan kita ada pengajian, kita buat kat sana. Jadi itulah antara lain yang saya rasa sebagai pengurusan pengalaman yang saya ingat lah ya. Jadi untuk sekali lagi maknanya kalau nak untuk rekod ya, bolehlah artinya siapa saja mungkin dalam jurnal ini pun saya simpan satu kopi, mungkin juga Dr. Samijah pun ada satu kopi itu. Tapi dalam bahasa Inggeris ya. Elok kalau maknanya dapat diolah semula dalam bahasa Melayu dan juga didokumentasikanlah, letakkanlah di sudut sejarah lah tentang penubuhan. Artinya PDH ini baru bermula pada IPI ya. Itulah. Sekarang dulu cukup dah ya, Ustaz Zul ya. Boleh ya. Ya, terima kasih banyak Doktor. Barakallahu fikum di atas penyampaian yang telah menceritakan tentang sejarah penubuhan IPI dan juga kesinambungannya, matlamat dan penubuhannya. Dan di sana saya dapati aspirasi tentang kesepaduan ilmu yang ada itu ditanamkan di IPI ini. Justru matlamatnya untuk memperkasakan ilmu itu ditanamkan kepada setiap penuntut-penuntutnya. Ya. Saya kira orang yang datang pada waktu itu tentu orang yang hebat-hebat. Ya. Mudah-mudahan juga memberi inspirasi ya, kepada anak-anak muda yang kemudian nanti insya-Allah juga yang akan menjadi bakal penuntut-penuntut kita di College Darul Hikmah. Sekali lagi majlis menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Doktor di atas penyampaian tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seterusnya kita akan melihat pula bagaimana ya perkembangan dan dinamikanya pendidikan ini ya, sampailah kepada saat zaman yang ada sekarang ini ya, kita lihat juga bagaimana perkembangan College Darul Hikmah itu ya, pada selepas daripada beberapa orang rektornya ya, dan sampailah sekarang ni kita menyatakan dan namakannya sebagai ketua eksekutif. Justru marilah sama-sama kita mendengar pula pembentangan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Salmijah Surif, iaitu ya, berkaitan dengan perjuangan kependidikan dan juga martabat keilmuan. Dipersilakan Doktor, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih banyak Ustaz Zul dan juga Dr. Ghazali Basri di atas introductions tu ya, dan saya amat tertariklah dengan bagaimana kolej ini bermula di peringkat awalnya mengandung dapat menarik ramai pelajar-pelajar daripada tempat yang jauh-jauh ya, dan semangat untuk memperjuangkan kependidikan dan juga mempertabatkan keilmuan itu masih lagi dan kita semua sedang meneruskannya insya-Allah. Jadi saya adalah merupakan ketua eksekutif ataupun yang dulunya saya tak pasti bila bermula terminologi ketua eksekutif ni, tapi yang disebutkan oleh Dr. Ghazali tadi, beliau adalah merupakan rektor ya, dan selepas daripada Dr. Ghazali kita ada Tuan Haji Ahmad Muhammad Said sebagai ketua eksekutif dan diikuti dengan Tuan Haji Fuad Bahari dan diikuti dengan Tuan Haji Naharuddin Abdullah dan Tuan Haji Khailani Abdul Jalil ya, dan pada tahun 2019 pada bulan Oktober barulah saya menjawat ataupun diamanahkan untuk memegang ataupun meneraju College Darul Hikmah ini. Boleh saya move on the next screen apa tu Wandi? Assalamualaikum.
Naik skrin. Wandi? Tak ada Wandi ya? Slide doktor tekan. Maaf Wandi, Slide doktor tekan. Slide dekat doktor. Saya Itu slide doktor. slide saya. Ya. Macam mana? Doktor yang tekan. Doktor yang tekan. Okey. Alright, terima kasih. Maaf. Okey, tadi Dr. Ghazali telah pun menerangkan tentang sejarah KDH ini. Di peringkat awalnya memanglah namanya sebagai Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam pada tahun 1989. Ianya ditubuhkan oleh ABIM dan merupakan kesinambungan kepada sistem pendidikan kita, iaitu daripada taskinya, daripada serinya dan daripada semi ya. Dan program diploma sepenuh masa seperti yang disebutkan oleh Dr. Ghazali tadi bermula pada tahun 1997 ya, dan kemudian diikuti dengan program secara modular yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar daripada luar, dan nama Kolej Darul Hikmah itu adalah dinamakan pada tahun 2002. Sehingga kini kita kolej telah mengeluarkan 1047 graduan, yang mana kalau kita lihat daripada angka ini untuk kolej selama hampir 20 tahun, dia bukanlah merupakan satu angka yang boleh kita sort of banggakan ya, kerana dia dalam masa 20 tahun ini kita cuma ada kira-kira purata 50 begitu sahaja pelajar setahun kan. Jadi saya rasa memang ini satu cabaran, satu perkara yang perlu kita fikirkan sebagai perkara yang perlu kita perbaiki ya, insya-Allah di masa depan. Alhamdulillah, pertubuhan alumni KDH telah dapat ditubuhkan pada Januari 2020, dipengerusikan oleh Tuan Haji Imran. Namun disebabkan selepas sahaja daripada AGM pertama itu, pandemik dan juga PKP dimulakan, jadi aktiviti-aktivitinya tersekat ya setakat itu. Jadi kita mengharapkan bahawa alumni KDH ini akan dapat membantu KDH untuk mensemarakkan lagi aktiviti-aktiviti dan juga perjalanan kolej yang kita sayangi ini. Falsafah di kolej telah pun mantap, telah pun difikirkan pada peringkat awal lagi, iaitu pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan penyempurnaan insan mukmin yang berilmu, berhikmah, berketerampilan, beriltizam dengan nilai kesolehan dan setia melaksanakan tanggungjawab pengabdian serta kebaktiannya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Berpandukan petunjuk wahyu dan berlandaskan akidah Islamiah yang berteraskan tauhid, usaha ini bermatlamat membentuk peribadi Rabbani yang terpadu, seimbang dan murni demi mencari keridaan Allah. Jadi sebenarnya kolej kita ini adalah kolej yang unik ya. Kita bukan sebarang kolej, kita mempunyai ikon-ikon yang sangat ramai tentang bagaimana untuk mengintegrasikan pemikiran Islam atau melalui Quran dan As-Sunnah kepada ilmu-ilmu yang ada. Jadi kita bukan setakat college ya, any of the college. Kita adalah satu college yang mempunyai wawasan yang sangat jelas ya, iaitu untuk mencari keredaan Allah. Visi college ialah untuk menjadi institusi pengajian tinggi yang unik dan cemerlang dalam melahirkan generasi ilmuwan ulul albab untuk mengangkat martabat ummah. Dan misi kita ada 4 di situ, iaitu yang pertama menghasilkan graduan cemerlang yang holistik dan seimbang melalui program pertarbiahan di peringkat pengajian tinggi. Yang kedua,
memperkasakan penyelidikan. Ya, nanti Dr. Ghazali akan menjelaskan kepada kita peranan akademi kajian ketamadunan, dan ini adalah sebahagian daripada college juga sekarang memperkasakan penyelidikan ketamadunan dan pemikiran Islam kontemporari. Yang ketiga, mencerdas dan memberdaya umat yang berkepedulian sosial tinggi. Ya, kita sebagai satu jamaah, ini adalah merupakan salah satu daripada kita punya core business, ya, iaitu mencerdas dan memberdaya umat. Dan sebagai satu college, jamaah, ini adalah satu daripada tugas kita untuk memberdayakan. Yang keempat ialah sejagatkan nilai-nilai khairah ummah dan budaya hidup damai bersama dalam masyarakat global, iaitu kita mempunyai ramai pemikir-pemikir yang boleh berkecimpung dan memberikan idea dan menulis, berkongsi ilmu-ilmu yang di peringkat frontiers, ya, untuk mencorakkan pemikiran bukan sahaja di peringkat kebangsaan tetapi antarabangsa, insya-Allah. Salah satu daripada perkara yang telah berlaku pada akhir-akhir ini ialah kami memikirkan bagaimanakah college ini dapat memanfaatkan tenaga pemikir dan pakar-pakar yang sangat ramai di kalangan ahli jamaah di luar sana, daripada kalangan wadah, pada kalangan ABIM, daripada kalangan PKPIM, untuk bersama-sama, ya, bersama-sama dengan college untuk meningkatkan lagi college kita, ya. Dan alhamdulillah, selepas kita berbincang lama sejak daripada tahun lepas lagi, pada 11 Februari tahun ini 2021, bulan lepas baru, ianya telah diluluskan oleh lembaga Board of Directors, ya, lembaga pengarah college. Dan Akademi KDH ini juga merupakan satu fokus kita untuk menjadikannya sebagai pusat pendidikan sepanjang hayat. Seperti juga apa yang telah kita alami dulu dengan EP, dan rasanya ini adalah satu aktiviti yang akan menseimbangkan, ya, aktiviti akademik dan juga kajian-kajian penyelidikan. Jadi kalau kita lihat di situ, di sebelah kiri tu, college kita, dia ada aktiviti akademik, kemudian akademi kajian ketamadunan, dan kita ada akademi KDH, pusat itu yang merupakan pusat pendidikan sepanjang hayat. Jadi visi akademi ini ialah untuk memasyarakatkan ilmu untuk semua sebaik mungkin, ya, dan misinya adalah yang pertama menjadi sebuah platform pendidikan sepanjang hayat untuk semua golongan masyarakat. Yang kedua, melestarikan kefahaman ilmu-ilmu yang syumul tanpa batasan dan sempadan. Ketiga, memperluas peluang pendidikan bercorak umum dan kemasyarakatan dalam pelbagai bidang keperluan semasa. Keempat, membangunkan kemahiran keusahawanan, profesionalisme dan bakat terutama di kalangan generasi muda. Yang kelima, meningkatkan keupayaan berkomunikasi dan penguasaan bahasa asing. Yang keenam, memperluas jaringan dan kerjasama antara akademia dan industri dalam pelbagai bidang. Jadi, Akademi KDH ini secara umumnya adalah merupakan platform bagi semua ahli jamaah untuk berkecimpung di dalam aktiviti-aktiviti pendidikan dan memertabatkan ilmu melalui KDH, insya-Allah. Okey, ini adalah struktur organisasi College Darul Hikmah yang mana, maaf, memang kecil, tapi kita adalah di bawah lembaga pengarah Bina Ilmu Sendirian Berhad. Kita punya parent ialah Bina Ilmu Sendirian Berhad. Kita ada lembaga pengarah, dan lembaga pengarah kita adalah dipengerusikan oleh Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan. Presiden kepada college ialah Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil. Ketua Eksekutif sekarang saya sendiri. Kemudian kita ada beberapa
kita kata macam unit ya, jabatan begitu, iaitu akademik dan jaminan kualiti yang diketuai oleh Puan Nadirah Samsudin, Akademik Kajian Ketamadunan Dr. Ghazali Basri sendiri, Dr. Razak Idris yang mengetuai Akademi KDH, dan Encik Muhammad Hafiz Muhammad Isa yang menjadi pengarah kepada pengurusan dan pentadbiran. Akademi Kajian Ketamadunan ini dia pada peringkat awalnya dia adalah satu entiti sendiri. Namun pada tahun 2019 tu, masa saya baru jadi ketua eksekutif, kami berbincang, Dr. Ghazali dan saya berbincang dan merasakan bahawa sebaiknya lah Akademi Kajian Ketamadunan ini disamakan, bukan disama, maknanya disekalikan di bawah KDH disebabkan memudahkan untuk pengurusan dan sebagainya. Dan pada saya, ini adalah satu perkara yang sangat baik disebabkan sekiranya kemudian kita akan ingin melonjak untuk capai taraf universiti atau even college university, kita memerlukan wing ataupun sayap untuk penyelidikan ya. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang sangat baik yang berlaku kepada KDH untuk kita lebih dapat bermula ke depan ya. Jadi Akademi KDH tadi, saya balik semula kepada Akademi KDH, kita ada beberapa unit-unit di situ seperti pengajian Islam, pendidikan umum dan kemasyarakatan, pembangunan profesionalisme dan bakat, komunikasi dan kemahiran bahasa asing dan juga citra al-hikmah. Dan setiap daripada unit-unit di bawah Akademi KDH ini diketuai oleh ketua masing-masing ya. Okey, sedikit sebanyak tentang program-program yang ada sekarang di KDH, iaitu yang kita ada pada masa ini adalah program-program diploma. Ada 7 program diploma, kesemuanya mendapat akreditasi penuh MQA. Diploma Pengajian Syariah, Diploma Usuluddin, Diploma Psikologi, Diploma Kaunseling, Diploma Perakaunan, Diploma Muamalat dan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. Dari segi enrollment, paling tinggi sekali adalah Diploma Pengajian Syariah, diikuti dengan Diploma Usuluddin, kemudian Diploma Psikologi ya, dan Diploma Kaunseling. Kita kurang mendapat mendapat tarikan dalam Diploma Perkaunan dan juga Diploma Muamalat. Walaupun Diploma Perkaunan sekarang ini kita ada satu MOU dengan Griffith University dan juga O'Brien Malaysia, yang mana kita ada laluan yang sangat mudah untuk pelajar-pelajar buat degree dan seterusnya buat ACCA ya, di Ireland dengan mendapat bantuan kewangan. Tapi disebabkan oleh pandemik dan PKP ini banyak merencatkan ya perancangan-perancangan yang telah kami cuba buat. Dan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak, kita ramai juga daripada YTP, Yayasan Takmir Pendidikan, daripada Taski-Taski, dan kita mengharapkan sokongan berterusan daripada YTP untuk menghantar guru-guru mereka untuk membuat Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak ini pada masa hadapan. Dan Alhamdulillah kita telah juga dikurniakan ataupun diberi penarafan 4 bintang ya dalam setara ataupun sistem penilaian kualiti dan kesetaraan kualiti swasta, dan ini membolehkan kita lebih mudahlah bagi kita untuk mempromosikan program-program kita, dan ini adalah untuk tahun 2018 dan 2019. Okey, antara perkara-perkara yang kita laksanakan dan cuba lakukan untuk menaikkan kebolehpasaran program kita ialah terutamanya kepada ahli-ahli jamaah, ialah untuk memberikan ataupun menambah nilai program kita dengan modul perkadiran dan juga sijil perkadiran jemaah. Itu kita telah kenal pasti, kita telah mendapat kerjasama daripada maktab
iaitu Majlis Kaderisasi dan Tarbiyah, dan kami sama-sama telah memanggil pakar-pakar daripada maktab dan juga daripada ahli-ahli jamaah untuk membina modul ini. Kita telah telah serapkan modul perkadiran ini di dalam ketujuh program diploma sedia ada yang di KDH, dan selain daripada itu kita juga menyerapkan dalam program diploma pendidikan, iaitu kerjasama di antara KDH, IPG dan juga YTP, ya. Dan satu lagi program yang sedang berjalan yang dilaksanakan di bawah Jabatan Sains Sosial dan Pendidikan di bawah Ustaz Zul ialah Pintas SPM Al-Hikmah. Ia bermula pada Januari 2020 pada tahun lepas. Program ini adalah program 1 tahun, daripada Januari sehinggalah sepatutnya bulan November tahun lepas, tapi disebabkan oleh pandemik dan PKP pada tahun ini pelajar-pelajar masih lagi duduk SPM. Kita menawarkan 6 subjek utama. Kelas adalah 8 jam sehari dan kita menyediakan asrama untuk pelajar-pelajar ini kerana kita ada prep dan sebagainya untuk pelajar-pelajar. Sasaran kita untuk program ini ialah pelajar-pelajar tahfiz, pelajar-pelajar yang mengulang SPM, pelajar-pelajar yang membuat homeschooling dan juga calon-calon persendirian, ya, untuk mendaftar dengan kita. Alhamdulillah kita dapat calon-calon yang baik ya untuk program Pintas SPM ini. Okey, salah satu program yang kita telah mulakan juga tahun lepas, tahun 2020, ialah program Diploma Pasca Siswaza Pendidikan, iaitu seperti KPLI, ya, iaitu untuk guru-guru, khususnya guru-guru daripada sekolah-sekolah di bawah jamaah, di bawah Yayasan Pendidikan Takmir, Yayasan Takmir Pendidikan. Dan ini adalah program daripada IPGM, Institut Pendidikan Guru Malaysia, dan program ini adalah program 1 tahun 2 bulan dan iurannya adalah tak banyak, ya, 5,800, dan dalam program ini kita juga sisipkan sijil perkadiran jemaah untuk semua pelajar-pelajar. Dan Alhamdulillah untuk tahun 1 yang mana pelajar-pelajar telah pun masuk pada bulan Oktober, November 2020 ialah seramai 15 orang, dan insya-Allah dia buka 2 tahun sekali, dua kali setahun, pada bulan Jun dan juga pada bulan Oktober. Jadi bukaan untuk bulan Jun telah akan kita keluarkan dia punya promosi sedikit masa lagi, insya-Allah pada bulan Mac ini. Okey, satu lagi program yang kita telah pun lancarkan dan usahakan ialah program pengajian bahasa Inggeris. Ini adalah dengan kerjasama Dine@, Sendian Berhad. Kita melakukan program-program ini bersama-sama dengan sekolah-sekolah. Di peringkat awalnya sekolah-sekolah di bawah Yayasan Takmir Pendidikan YTP, yang mana kita kontak semua sekolah-sekolah dan mana-mana sekolah yang bersedia untuk bersama-sama dengan kita. Kita berikan latihan kepada guru dan untuk pandai menggunakan sistem, sebab semua pembelajarannya adalah online, tapi guru-guru kena jadi sebagai facilitator yang dia pandai masuklah, dia kena pandai menguruskan sistem tersebut, ya. Jadi sistem ini adalah sistem yang sangat mantap, pengalaman 30 tahun, berasal daripada USA, dan misalnya di Turki mereka telah menggunakan program ini lama di sekolah-sekolah mereka, ya. Sistem ini juga disesuaikan dengan tahap pembelajaran pelajar, dan di mana pelajar tu tak kira tahap apa dia akan melalui
ujian permulaan, dan kemudian dia akan mulakan pada tahap itu dan dia guna AI iaitu Artificial Intelligence untuk buat banyak kali revision, repetition dan sebagainya, dan semua pembelajaran pelajar ini dirakam dan dianalisis secara real time, yang mana nanti di dalam kelas guru akan pantau ya sama ada pelajar ini telah pun menggunakan sistem tersebut ataupun dalam seminggu kita adakan 1 jam sesi di dalam kelas dengan pemantauan guru, tapi sistem ini memerlukan 30 minit sehari selama 5 hari di rumah bersama-sama dengan ibu bapa ya. Jadi model ini iaitu model blended learning, gabungan perisian kursus dan juga sesi kelas dimudah cara oleh guru ini sepatutnya dia berkesan ya, kerana kalau kita biarkan aja pelajar-pelajar dengan sistem tu nanti dia akan mungkin tidak dia tidak efektif. Dan apabila pelajar itu dapat melalui satu tahap tertentu sama ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 melalui Common European Framework of Reference of Languages CEFR ini, mereka boleh mendapat sijil dan ini diiktiraf di peringkat antarabangsa. Jadi kita memang sangat menggalakkan semua sekolah dan untuk turut serta ya, kerana mudah-mudahan nanti sekolah-sekolah di bawah YTP, sekolah-sekolah jemaah boleh berbangga dengan pelajar-pelajar yang bahasa Inggerisnya adalah bagus, iaitu utamanya kerana sistem ini lebih ada mempunyai voice recognition, dia boleh kenal tu, jadi dia boleh baiki pertuturan itu, insya-Allah. Dan kita pun ada apps yang mana dia boleh dijual kepada siapa-siapa sahaja, tak kiralah orang yang bekerja nak memperbaiki bahasa Inggeris dan sebagainya. Okey, jadi ini nanti kita look out lah untuk kita punya promotion untuk ini. Boleh juga jadi reseller ya. Kita KDH menjadi channel reseller kepada Malaysia untuk sistem ini. Okey, satu lagi program yang sedang kita rancangkan ialah pengajian kitab Turath, dan ini kita rancangkan bermula pada April ini. Kitab ini ada 2 kitab pada setiap kita baca setiap hari itu, iaitu kitab yang pada sesi yang pertama ni, pada siri yang pertama ni kitab akidah dan juga kitab tasawuf ya, penawati. Jadi insya-Allah setiap hari Sabtu 4 jam ya, 1 jam itu ada sedikit ni, 1 jam setiap hari Sabtu 4 jam, dia punya kos tu actually RM6 sahaja 1 jam. Jadi yurannya selama 10 minggu itu adalah RM250. Jadi saya mintalah ya sama tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk mendalami ilmu-ilmu warisan Islam ini untuk support ya program-program kita ini, insya-Allah. Satu lagi adalah sijil maqasid syariah yang kita adakan secara kerjasama dengan Institut Darul Ihsan dan juga Unicel, dan kita juga mengambil pakar-pakar dalam bidang maqasid syariah di seluruh Malaysia ini, dan kita ada 4 modul sebenarnya, yang satu daripadanya akan lebih tinggi daripada yang lain. Jadi modul pertama ini akan bermula pada 4 April ini, juga pada hari Ahad selama 4 jam. Tadi kalau kitab Turath itu pada hari Sabtu, maqasid syariah ini adalah pada hari Ahad. 4 jam sehari dan RM6 sejam juga ya. Jadi satu modul itu yurannya ialah RM250. Okey, kita juga memikirkan bahawa
kita perlu mengadakan kursus-kursus yang dapat menarik anak-anak muda. Kalau kursus turah tadi mungkin untuk pesara-pesara dan juga mereka yang ingin mendalami secara serius kitab-kitab ya, dan juga sijil maqasid pun begitu juga. Sijil maqasid ini sangat bagus ya. Kalau kita lihat kepada kesemua empat modul itu, saya memang rasakan memang sangat bagus sijil itu. Tapi pada masa yang sama kita juga ingin membantu anak-anak muda kita, khususnya mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berada pada tahun 3 ijazah ataupun daripada anak di kalangan PKPIM kita yang sedang mencari kerja ya, untuk belajar macam mana nak berjaya dalam interview untuk mencari kerja, bagaimana nak berjaya dalam memikirkan peluang-peluang di sana ya. Ini akan diberikan oleh Encik Bahtiar Hasnan, yang mana beliau adalah Presiden Persatuan Pusat Pembangunan Kerjaya Nasional, dan beliau sebenarnya nak membantu pelajar-pelajar ini. Dia akan melakukannya selama 5 siri, 1 siri 1 minggu pada setiap Sabtu malam 8.30 hingga 10.30 malam, dan antara yang akan dibincangkan ialah untuk mengenali bakat seseorang itu, kemudian merangka plan kerjaya sukses, kemudian tahu tips macam mana nak buat videonya, macam mana nak buat CV, kemudian macam mana nak menulis cover note, cover letter dia kepada tu, macam mana nak dapatkan pekerjaan tersebut. Ya, jadi ini adalah saya rasa satu bengkel yang baik sangat untuk anak-anak muda kita, dan kami juga mengharapkan anak-anak muda kita akan dapat manfaat daripada ini dengan memasuki bengkel ini. Ya, kita cadangan yang kita buat ialah harganya pelaburan mereka adalah RM100 saja untuk kesemua siri ini ya, 5 siri ini insya-Allah. Okey, satu lagi ialah bengkel pendidikan digital nombor baru. Ini adalah untuk menyahut seruan sekarang ramai guru-guru yang merasakan tidak berapa confident ya untuk menggunakan semua jenis gadget-gadget yang ada di dalam platform-platform yang mereka gunakan tu. Jadi kita juga mencadangkan satu siri bengkel pendidikan digital nombor baru, 5 siri juga, 1 siri 1 minggu, mula 20 Mac juga, dan setiap Sabtu jam 8.30 hingga 10.30 malam, khusus untuk mendedahkan para pendidik ABIM kepada kaedah pembelajaran, pengajaran dan pemudahcaraan ya, menggunakan aplikasi dan perisian dalam talian. Ini juga kita memberikan yuran RM100 ya, insya-Allah. Okey, jadi kursus dari segi rancangan masa depan, kita mempunyai strategi tertentu bagaimanakah untuk melonjakkan lagi KDH ini. Ada beberapa yang kita fikirkan di sini, misalnya kukuhkan bukti pembelajaran pelajar, kembangkan demografi enrolment kita, tingkatkan impak pemasaran kita yang mana sukar sangat sekarang. Kita memang banyak kita dekat red ocean kebanyakannya. Yang macam mana nak cari blue ocean tu? Kawal kos institusi kita, pelbagaikan sumber revenue, tingkatkan fasiliti college, tingkatkan kempen pendapatan dana, tingkatkan program sedia ada, dan juga adakan program-program baru, dan bagaimanakah kita memberi impak kepada masyarakat ya. Jadi itulah dia perkongsian saya. Perjuangan kependidikan dan martabat ilmu ini, martabat keilmuan ini adalah satu perjuangan yang panjang, dan certainly kami yang hanya beberapa orang sahaja di KDH ini tidak dapat melakukannya tanpa sokongan-dokongan semua ahli-ahli jamaah di luar sana yang saya dan kami tahu memang banyak sangat potensi, banyak sangat banyak sangat khazanah ya yang sebenarnya boleh disumbangkan. Datanglah ke college, beritahulah kepada kami apa yang nak disumbangkan, insya-Allah kami sentiasa menerima. Nama ada anda sebagai pemberi ilmu, pemberi pemberi
bengkel ataupun kursus untuk menjadi pensyarah, untuk mengajar dalam program-program seperti pintas SPM dan sebagainya, dan juga untuk semua ahli jamaah kita dan juga agensi-agensi untuk mendukung program-program yang kita cuba laksanakan ini agar usaha kita semua berjaya, insya-Allah. Jadi itulah sahaja perkongsian saya. Jazakumullahu khair kepada semua, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merahkamkan juga. Terima kasih kepada Ketua Eksekutif Kolej Darul Hikmah Dr. Salmijah binti Surif di atas penyampaian dan pembentangan sebentar tadi. Alhamdulillah, nampaknya begitu bersemangat sekali, dan saya dapati sebentar tadi Dr. Ghazali dan Dr. Salmijah, ramai juga di kalangan rakan-rakan kita, ya, anak-anak didik kita dahulu yang mungkin sekarang sudah berada di mercu kejayaan mereka, ya, bertanyakan soalan-soalan, bertanya, bersapa. Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya ada mengenali juga beberapa orang rakan-rakan anak didik kita dahulu, memperlihatkan semangat mereka yang cukup tinggi untuk sama-sama bersama dengan kita, insya-Allah taala, bertanyakan tentang adakah kerja kosong umpamanya. Ada tak maknanya hal-hal yang membolehkan mereka terlibat bersama-sama dengan college. Ada yang bertanya juga ada tak lagi muadalah dengan program-program di luar negara umpamanya. Ya, saya kira memang kita masih ada lagi hubungan baik dan rapat, ya, dengan institusi pendidikan tinggi, sama ada di dalam negara kita sendiri ataupun di luar negara, ya. Begitulah maknanya, memang kita masih ada lagi hubungan itu, dan insya-Allah kita dari masa ke masa akan mempertikatkan lagi, ya, mempertikatkan lagi hubungan kita dengan semua institusi yang ada, ya, umpamanya di Riau, ya, di Imam Bonjol di Padang, ya, di juga di di Taha, di Jambi, ya, dan juga di bahkan di Brunei, ya, di bawah perangkaian Dr. Ghazali Basri sendiri, dan di Nusi Tempatan sendiri pun ramai, banyak juga institusi yang rapat dengan kita. Tinggal lagi kita nak kena ada satu, orang kata kejelekitan kita dalam melaksanakan amal dakwah dan kependidikan ini. Saya kira kita sudah sampai ke penghujung, tetapi kita ada satu lagi hal yang akan kita nak dengar juga, khusus untuk kita melihat bagaimana sebenarnya untuk meningkat dan melonjakkan lagi nama kependidikan dalam ABIM ini ataupun wadah PKPIM ini, iaitu melalui satu badan yang sangat penting, iaitu research, penyelidikan dan juga penerbitan. Justru saya dengan segala sukacita mempersilakan kepada Dr. Ghazali untuk menyampaikan sedikit tentang AKK yang merupakan sumber dan nadi, ya, kepada kewujudan Kolej Darul Hikmah ini. Tafadhal, mashkura. Alhamdulillah, jazakallah khair. Sebelum itu tadi Dr. Salmijah sebut tentang macam mana segi post sebagai ketua eksekutif tu, sebenarnya itu adalah syarat daripada akta pendidikan swasta tu, mesti kan ada. Aspek itu masing-masing nak dari mana itu jatuh mesti ada. Tidak maknanya dia tak dulu saja pendaftaran. Adapun tentang Akademi Kajian Tamadun ini, artinya sebaik saja Dr. Saidi Fadil ambil alih PI tukar nama kepada Kolej Darul Hikmah. Dalam beberapa minggu lepas itu kita ada pertemuan dan juga kita merasakan bahawa amat perlulah sebagai sebuah kolej yang berdaftar, yang bersaing orang lain, maknanya aspek penerbitan, riset penerbitan adalah salah satu yang tidak boleh tidak, maknanya sebab kita lihat di dunia akademik di mana-mana pun, artinya Oxford misalnya, Columbia, Washington dan sebagainya, maknanya nama mereka akan melonjak oleh kerana adanya penerbitan, research and publication. Jadi ini salah satu daripada mengapa kita tubuhkan, iaitu penumbuhannya pada waktu ialah penumbuhannya pada bulan September tahun 2002, ya. Artinya waktu tahun yang samalah, artinya bila Dr. Saidi Fadil ambil alih dan tukar pada Darul Hikmah, Kolej Darul Hikmah, dan dia sebagai presiden kolej, ya. Jadi dalam hal ini artinya kita sebenarnya sudah ada, artinya sudah mempunyai
orang kata budaya penulisan dah ada, kita ada maknanya jurnal pendidikan Islam ya, kita ada juga risalah sebagainya ya, dan juga kita juga artinya ada beberapa lagi penerbitan yang saya kira waktu itu artinya walaupun artinya tidak ada badan yang khusus, tapi masa itu di bawah ketua penerbitannya. Babim dia ada exco-nya ketua penerbitan. Tapi dalam mana budaya itu dah ada ya. Jadi kita tubuhkan akademi ini memang pada asalnya akademi itu di bawah Takmir tapi oleh kerana kemudiannya kita rasa bahawa dia macam mana pun mesti dalam struktur. Alhamdulillah kita kita resmikan ya strukturannya ini dalam carta organisasi ya, KDH atau masa zaman alhamdulillah ya. Jadi dengan antara lain sekarang ni kita punya aktiviti selain daripada penerbitan, kita artinya perkara dua. Satu artinya kita ada jurnal Jawahar. Saya sendiri sebagai artinya ketua editornya. Bila saya tinggalkan jurnal pendidikan Islam dalam Jawahar mulai 2002, mula-mula Jawahar itu dengan book review journal. Book review journal itu dulu kita mulakan sebagai artinya memperkenalkan KDH kita kepada semua penerbit buku. Asalnya ialah jurnal ini jurnal khusus book review. Jadi kita hantar surat kepada penerbit-penerbit tempatan luar negara sebagainya untuk hantar 2 buku terbaru dan kita review. Dulu saya ada punya 10 orang yang contributors yang boleh reviewer lah yang sama kita, yang setiap kali sampai buku maknanya dalam 2 minggu siapkan dia punya book review dan terbit 3 kali setahun. Tapi kerana kemudian artinya waktu itu saya ke Brunei dan ada perubahan permintaan daripada universiti tempatan, dia kata mereka kata bahawa kena jugalah kita naik taraf book review ni kepada jurnal ketamadunan. Waktu itu mana ketamadunan merupakan satu juga khusus di universiti yang sangat artinya penting, yang juga mendapat sambutan. Oleh kerana itu maknanya bahawa salah satu juga kita nak bantu kepada jurnal pensyarah akademi yang muda-muda ni untuk naik pangkat. Dia kena ada satu wahana lah, satu media untuk nak salurkan dia punya kertas research atau paper yang diterbitkan. Alhamdulillah sebenarnya kita punya, kerana jurnal Jawahar ni sekarang ni kita punya kita ada kolaborasi dengan Higher Muslim Higher Education di Markfield ya, masih sekarang lagi kita ada maknanya kerana ada kerjasama dengan mereka, dan itulah menyebabkan bahawa ada sedikit naik taraf lah kerana jurnal kita ini ada hubungan dengan luar negara. Jadi alhamdulillah sekarang sejak 2002 sampai sekarang masih lagi jurnal itu masih lagi dapat kita bangunkan, masih dapat kita teruskan. Yang kedua adalah research ya. Research kita maknanya walaupun artinya tidak secara resmi ya, sepatutnya research ini kita juga libatkan staf akademik KDH ya. Kita cuba siapa nak bincangkan waktu semacam mana cara artinya untuk nak ialah memanglah kerja akademik, mana kerja terpelajar ni memang banyaklah pentadbiran sebagainya. Tapi maknanya bab ini kena ada jugalah maknanya pelibatan penuh tenaga pelajar kita dengan kalau universiti maknanya adalah syarat kalau mesti penelitian yang sekian banyak untuk nak naikkan sebagainya. Jadi saya rasa itu satu cara aja supaya kita ada budaya untuk nak research dan penulisan. Tapi walaupun artinya dengan adanya akademi ini dan kita juga mengadakan seminar antara agama ya, kita juga pernah terbitkan buku dan juga semua sejak kita pandemik ini dah hampir 2 tahun lah tidak ada seminar ya. Biasanya kita di akademi ini setiap setahun 2 kali seminar ketamadunan dan kita itu akan terbitkan dalam jurnal kita. Jadi yang kedua kita lihat juga dalam akademi ini kita juga sekarang ini sangat artinya menggalakkan dari segi artinya monograf ya. Jadi selain pada jurnal kita ada monograf. Monograf sekarang ini alhamdulillah sudah artinya ada 10 monograf yang sudah terbitkan. Dan masih lagi berjalan dalam kita punya perancangan, dan tahun ini insyaAllah 2-3 monograf yang dapat kita terbitkan. Itulah antara lain maknanya sebab
Itulah kita rasa bahawa yang pokoknya di sini bahawa sepatutnya artinya setiap ahli akademik universiti atau College of Hikmah juga sama-sama artinya menggunakan platform akademik ini sebagai aktiviti mereka untuk nak menggilap semula lah artinya mengasah bakat-bakat penulisan mereka sama dalam bentuk makalah, journal, book review ataupun research dan sebagainya. Jadi itulah ya yang kita rasa bahawa insya-Allah nanti mungkin juga satu waktu mungkin nanti kita bila ada sudah pandemik sudah tak ada, kita ada juga beberapa cadangan untuk dapat grant ya. Sebab salah satu juga untuk income kepada ni ialah grant daripada Allah. Kalau misalnya kita dah ada bukti bandanya debitan kita ada tenaga sebagainya, ada grant ada insya-Allah kita minta akan dapat. Jadi itu juga kita akan rancangkan mudah-mudahan kita doalah ya bila pandemik mana sudah waktu hilang reda besok insya-Allah kita akan perkasakanlah ya kita akan banyak gerakkan tenaga ini dan saya juga sekarang sangat-sangat mengharapkan agar ada pelapis lah ya itulah saya maknanya hari-hari saya doa-doanya untuk sediakan nantinya tenaga muda untuk ambil alih. Kami dah maknanya dah 70-78 ini betul masa yang habis. Jadi maknanya kita bahan baku dah ada. Dari segi mana materialnya, dari segi mananya prasarananya, dari segi mana peralatannya ada semua sananya. Cuma sekarang ni nak tenaga baru supaya kadang kemudian dapatlah kita gerakkan sesuai dengan perkembangan ilmu. Mungkin juga orang kata bahawa ini cara lama, buku lama sekarang dah tak begitu sambutan, tapi mana saya masih percaya lagi bahawa apapun artinya tradisi menulis, research ini maknanya adalah tradisi yang tidak mana kita kena teruskan dan juga kita kena giatkan dia pada kita. Kalau inilah sebenarnya asas kepada perkembangan ilmu, kalau tidak maknanya belum berkembang. Itulah insya-Allah. Jadi tadi saya juga sebenarnya sebut tentang turas ya. Kita turas sekarang ni maknanya untuk pengetahuan kita di library kita di luar negara sebagainya. Banyak lagi maknanya kita turas kita yang cukup besar nilainya dalam bidang tasawuf, dalam bidang kenegaraan sebagainya yang tak sentuh lagi teks-teks. Tetapi tidak ada tenaga ya. Tenaga mana kita ada maknanya pengetahuan daripada bidang filologi dengan penguasaan teks lama ya. Yang turas sifat di mana yang jawi lama ni. Itu kita mungkinlah kita mungkin juga mungkin kita akan adakan kursus ya dalam wadah turas ini untuk bagaimana untuk nak beresearch penyelidikan pada makhtutat ini teks-teks sebenarnya ataupun manuskrip. Jadi juga insya-Allah kita akan benda tu dah ada sebenarnya. Nak cari sekarang ni insya-Allah kita akan usahakan tu nak adakan bengkel dalam tahun terdekat ini supaya adalah penggerak dan juga penerus kepada tradisi untuk melestarikan akademik. Satu sikit sebelum saya berakhir ya, bahawa pemergian saya dan Tok Mohtar ke Brunei itu kerana mereka kenal dengan adanya jurnal Pendidikan Islam. Mereka tahu bahawa inilah ya satu-satu yang mereka dapat lihat perkembangan ilmu Islam ini jurnal ini. Dia cari orang dia, orang ni orang dia. Itulah mana untuk pengetahuan juga dengan penubuhan kami pergi ke sana dengan menubuhkan menaikkan taraf daripada college ke universiti. Sebenarnya lebih 60% kurikulumnya adalah kurikulum IPI kita ni sebagai maklumat ialah alhamdulillah perkara batil kita yang benar apa kita akan nanti kita akan share lah, kita akan sebar luaskan apa yang ada kita insya-Allah tidak ada maknanya kita tidak ada halangan dan siapa saja artinya kita akan bantu dan mudah-mudahan artinya selain daripada di sini kita tempat luar juga dapat berkembang. Jadi mudah-mudahan juga kita akan teruskan muamalah kita dengan Kupu SB mana Kolej Perguruan Agama Seri Begawan di Brunei Darussalam. Itulah antara lain artinya harapan saya dan juga apa yang ada hari ini dan juga yang masa hadapan dan juga walaupun ada kekangan-kekangan dari mana dengan insya-Allah dengan ada nanti insya-Allah artinya kita akan dapat bergerak dan juga maju dengan lebih baik lagi pada yang lepas itu. Insya-Allah sangat dulu dan saya rasa masih banyaklah atas kongsian dan juga atas ruang yang diberikan dan mudah-mudahan
ada manfaatnya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan juga terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Ghazali Basri atas penyampaian dan juga amanat beliau sebentar tadi yang memperlihatkan bagaimana semangat yang begitu tinggi ya, walaupun usia sudah menjadi atuk-atuk dan juga Dr. sendiri pun sudah jadi nenek-nenek ya, mengharapkan sangat mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan pelapis-pelapis baru yang akan menjadi kader-kader kita yang mudah-mudahan ramai di kalangan pensyarah-pensyarah muda kita yang mungkin boleh menyumbang kepada pembangunan akademia di dalam ABIM dan juga Wadah dan juga PKPM sendiri insya-Allah taala. Jadi untuk akhirnya marilah sama-sama kita membuat sedikit kesimpulan daripada pertemuan kita pada malam ini ya, bukanlah sangat ambil kesimpulan yang telah pun dah disimpulkan tetapi hanyalah untuk menyebutkan beberapa perkara yang penting yang pada saya sangat menyentuh jiwa saya sendiri selaku orang yang sudah sekian lama juga berada bersama dengan Dr. Ghazali Basri dan juga dengan kita punya ketua-ketua eksekutif sampailah kepada yang ada sekarang Dr. Salvijah sendiri bagaimana semangat yang kental itu dijelmakan melalui budaya ilmu yang tinggi. Itulah semangat yang telah saya lihat dan mudah-mudahan dia membakar diri saya sendiri agar saya terus berjuang untuk belajar dan terus belajar. Begitu juga tentang bagaimana konsep kesepaduan ilmu itu masih lagi kita teruskan. Sehingga kan apa yang kita pelajari pun kita banyak membuat komparatif. Walaupun kita berada di dunia tanpa sepadan sekarang ini tapi elemen-elemen keislaman itu masih kita kekalkan. Dan mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita meneruskan perjuangan ini kita mengharapkan juga doa-doa daripada para ilmuwan kita yang ada di luar sana di kalangan tokoh-tokoh besar kita ya. Mudah-mudahan sentiasa mendoakan kita ya yang berada dalam perjuangan keilmuan ini khususnya di college ini ya, dan juga kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita yang telah pun bergraduat ya sekian lama berada di luar mendoakan kita. Ya, dan juga bakal-bakal anak-anak murid kita ya, yang sekarang ini umpamanya SPM dan sebagainya mendoakan kita. Ya, siapalah kita tanpa ya, usaha dan juga doa dalam masa yang sama. Jadi saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada hadirin-hadirat yang hadir pada malam ini dan juga yang mendengar rakaman-rakaman kita nanti mendoakan kita sentiasa ya mudah-mudahan perjuangan kependidikan ini akan berterusan sampailah ke akhir hayat kita insya-Allah taala. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai akhirnya ya majlis pada malam ini ya wacana separuh abad ABIM, Wadah dan PKPM merakamkan jutaan terima kasih khusus buat dua tokoh besar kita yang pertamanya Sahibul Fadilah Dr. Ghazali Basri dan juga Sahibul Fadilah Dr. Salvijah Surif di atas sumbangan perkongsian dan aspirasi. Mudah-mudahan kita akan dikurniakan kebaikan dan juga limpahan ilmu, limpahan kurnia barakah ya, di atas kesudian guru-guru yang ikhlas ya, mengajarkan kita ini ya. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kesihatan juga pada guru-guru kita ini dan juga kepada pimpinan-pimpinan kita yang pernah berjasa kepada kita insya-Allah taala. Untuk akhirnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita mengakhiri wacana separuh abad kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sabr.